Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan dia kat mana muka surat 18 kat mana tu? Baris kelima daripada bawah. Maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani, katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, ni kita dok kecek mengenai sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksud berdiri sini kita sebut dah bukan bangun caca. Tuhan kalau bangun caca sendiri kita boleh bangun caca, tak payah orang akak kata. Maksud qiyam sini ambil daripada kalimah yang kita petik daripada ayat Quran sendiri, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum ay qiyamuhu binafsih. Tuhan ini hidup dan tidak perlu kepada apa-apa. Qayyumiyah dia panggil. Nah, kalau orang tanya dalil sifat 20, semua daripada Quran dan hadis. Sebab tu kita royak dah siapa dia engkar sifat 20 jadi kafir 20 kali. Engkar sifat jadi kafir dah sekali kerana ambil daripada nas ayat Quran. Semua kita mengaji sifat ni, sifat daripada sifat pertama, sifat kedua, sapalah ke sifat ke-20, semua ambil daripada Quran lagi. Kalau tak percaya lagi, kata karuk lagi, kata salah lagi, habis cerita dah lah kitanya. Qurannya kata salah lagi. Nah, kita ambil akidah ni daripada Al-Quran, bukan reka, bukan ulama tak berani reka akidah ni. Siapa dia berani reka akidah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa dia cari akidah selain daripada akidah Islam, maka tak diterima. Reka sendiri akidah, bisalah setara mana jadi kafir juga. Orang-orang duk reka agama etis, tak percaya kepada Tuhan, beriman dengan diri sendiri. Apabila rasa bijak gak, rasa dia paling pandai sekali. Mengaji tu gak hok pandai, hok ni mikir pun pandai, akhir sekali tak perlu ke Tuhan. Hamba boleh urus hidup hamba sendiri. Tak perlu ke Tuhan. Jadi etik. Ada sembah pokok, ada sembah goni, ada reka teori feng shui, teori macam-macam jenis teori nak suruh manusia hidup dalam keadaan sempurna seperti mengenal Tuhan. Sesat belaka, tak diterima Tuhan. Sekalipun sistem kau pelajaran kau pegangan ataupun dia punya
Doktrin hak dia hak paling molek sekali pun tak diterima Tuhan kecuali hak agama Islam juga. Nah, tu kita kata jangan dok tolak pandai-pandai sifat 20 ni. Ni dok mengajar tolak sifat 20 sajalah. Nah, kena tanya sikit, jekah sikit ustaz tu. Kalau ustaz kata sifat 20 salah, kata ustaz tahu mana sifat 20 salah. Nah, semua akidah hak dalam kita mengaji dalam sifat 20. Daripada sifat pertama sampai kepada hak 20 semua berdasarkan pada Quran. Ni qiyamuhu bi nafsih, hang ambil daripada la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Salah kau perkataan tu. Ambo rekod dak ambo ambil daripada kalimah qayyumiyah. Tuhan itu berdiri sendiri. Pak kalau ustaz tak percaya lagi, kat ambo habis cerita dalam kitanya. Bukan petikan hak sifat 20. Sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari bukan mereka akidah ni. Dia hanya mengumpul semula akidah-akidah yang berada di dalam dada-dada sahabat. Orang salafus soleh pada zaman dia hidup pada tahun 200 lebih. Meninggal awal 300 lebih. Masih dalam golongan salah lagi. Pada masa tu akidah tak bercampur apa dia lagi, bersih lagi. Maka dikumpul-kumpul, alhamdulillah sampai sekarang kita boleh mengaji akidah yang dipegangi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Siapa lah ni boleh kita tahu. Kalau tak ada Imam Abu Hasan Asy'ari yang mengumpul, menulis dalam satu kitab nyanyo kita 1400 tahun. Barang cerita zaman Jepun salah dah lah ni. Orang zaman Jepun baru berapa puluh tahun baru nah. Beza dengan zaman kita, cerita kubel dah, hak ni cerita lagu ni, hak ni cerita lagu ni, tu berapa puluh tahun baru. Pas 1400 tahun nak suruh barang sama betul-betul. Kalau tak ada ulama yang menulis akidah ni orang nyanyo lah. Nah. Kita sambung kepada kitab kita mengaji dah lebih kurang 5 sifat. Nah, 5 ciri-ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita kata dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kita sebut dah agama lain yang mendakwa Tuhan selain daripada Allah tak boleh buat mari dalil. Semua beku kelu tak tahu apa. Apabila kita kata apa hak ni kata Tuhan tak boleh nak ayat. Lagu ni kau Tuhan, dia pakai senyap perih-perih dia kata tak boleh menanya menggocek hamba kata lagu tu. Munggo orang tua hamba lah kata lagu tu. Ikut mak ayah dia dah. Dah orang tua hamba buat lagu tu hamba nak kata lagu mana? Bukan tu. Lagu ni dok sembah pokoknya. Dok sembah batu, dok sembah apa. Nak kata lagu mana orang tua hamba? Siapa gosok sekali habis hujah, dia hujah dengan orang tua dia. Allah Ta'ala buyaka tak sipai akal buh dalam poket. Islam tidak melarang menggunakan akal. Bahkan apabila kita guna akal semakin kejak kita dengan fahami ayat Al-Quran. Nah. Ni guna akal sikit falsafah selalu. Satu masalah juga. Nah, tak siwi guna akal. Berat nak agama Islam lagu tu. Katanya pengarang, maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, nescaya tidak menjadi ia akan makhluk ini dan makhluk ini pun tidak ada, maka batil. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Kalau begitu Tuhan tetap bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kerana Tuhan kita itu zat bukannya sifat. Maksud Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa, dua makna. Pertama, Tuhan ini zat dah. Apabila zat, dia tidak berhajat kepada benda-benda untuk diri dia. Macam licing, macam apa dia kita nak ayat. Licing, licing. Licing ni dipanggil sifat. Ya dua benda, zat sifat. Sifat ni benda yang menumpai pada zat. Seperti panjang, lembut, bulat, kerah, lembut, licin, khasak, tu sifat. Sifat ni kita tak boleh ambil mitok sifat saja. Contohnya manis pada gula, kita pergi kedai kata, "Mek, kita nak beli manis boleh sekilo?" Sudah. Polah tu kedai kata. Nak beli nak jual manis lagu mana? Hamba tak sei gula, hamba nak manis dia ya. Tak boleh awal-awal kena jual dengan zat-zat gula tu lah. Hamba tak boleh jual manis saja sebab dia sifat kepada gula. Hamba tak boleh nak jual, maka tak boleh nak cerah tanggal lagu mana, tahu nak korek lagu mana manis daripada gula. Maka tu dia panggil sifat. Sifat ni benda hak berjeket, hak berjelira dengan zat. Nah, kerah, lembut, manis, pedas, tawar, apa dia ke. Nah, hak tu dipanggil sifat. Maka Tuhan ni bukan jenis jelira di benda.
Masuk di benda, kalau kerah ke dia tupai seming. Kerah, dia tupai seming. Tak boleh kita cabut kerah daripada seming. Tak boleh nak buat lagu mana tak tahu. Mesti dia kena tupai di benda. Maka Tuhan bukan jenis nupai lagu tu. Tuhan ni berdiri dengan sendiri. Pertama dia tu zat. Apabila zat tak perlu kepada apa-apa. Supaya kapal terbang ni zat, maka dia tak perlu kepada gapo-gapo. Kapal terbang jelas kapal terbang. Nah, adakah dia kena perlu tupai di basikal baru nampak kapal terbang? Tak. Kena tupai di kursi. Tak perlu. Mana kalau sifat benda yang menumpai pada zat dipanggil. Nah, maka Tuhan ni pertama dia tu tidak berhajat kepada apa-apa. Pertama dia tu zat dah. Nah, kedua, makna kata Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa. Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Dua. Maksud Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa. Tuhan tidak berhajat kepada zat lain sebab dia zat dah. Kedua, dia tidak berhajat kepada pencipta kerana dia yang mencipta segala-galanya. Tiba-tiba dia berhajat kepada pencipta. Siapa dia tu yang mencipta dia? Sebab dia mencipta segala-galanya. Tiba-tiba dia berhajat kepada pencipta. Masalah. Berarti ada satu benda terlepas daripada kuasa dia. Yang mencipta diri dia terlepas daripada kuasa dia. Bukan dia yang mencipta. Sebab dia hidup, dia wujud sebelum pada Tuhan. Mustahil kecil lagu ni. Pas kita nak kata Tuhan lagu mana? Tuhan ni, dia mencipta segala-galanya. Tidak ada satu benda pun keluar daripada kekuasaan dia. Kalau dia ni benda yang dicipta, berarti pencipta dia terkeluar daripada kuasa dia. Lemah lalu Benda lagu ni tak layak dipanggil Tuhan. Nah. Maka apabila lagu tu, kalulah Tuhan ni zat, maka sebab itulah Tuhan bersifat dengan sifat ma'ani. Kita ngaji kudrat, iradah, ilmu, hayat. Lepas ni kita akan mengaji. Maka menunjukkan Tuhan tu zat. Sebab tu dia ada sifat. Nah. Maka kalau Tuhan tidak bersifat, macam manalah Tuhan nak mencipta makhluk ni? Ni ayat saat ni. Kalulah makhluk ni tak ada, maka benda ni batil kerana kita tengok dah makhluk ni ada, menunjukkan Tuhan ni zat yang bersifat dengan sifat ma'ani. Dan maknawiyah kerana Tuhan kita itu zat bukannya sifat. Tuhan itu zat dah bukan sifat. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri dia. Yakni Tuhan berdiri dengan sendiri. Dia duduk dengan diri-diri dia. Ya. Tak berhajat kepada siapa-siapa. Itulah pengakuan yang betul. Yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala sendiri. Seperti firman Allah Ta'ala. Sebut dalam ayat Quran kata, Ya ayyuhallazin, Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Fatih ayat 15. Artinya, wahai manusia, kamu sekaliannya berkehendak kepada Allah, berajak terparuk nak ke Tuhan. Kita ni apabila Tuhan cipta kita, Tuhan tak lepas kita dah. Kita jangan anggap apabila Tuhan cipta kita boleh gerak sendiri dah. Lah muka Tuhan cipta tu hamba. Siapa dia royak lagu tu? Setiap detik, setiap nafas Tuhan cara kita. Ni, jatuh kita duduk bergerak, duduk pung darah, naik ke otak, waktu turun kaki, putar pulak bersih. Siapa dia duk cara lagu tu? Bulu roma kita tak cabut, tangan kita tak seteruk, mata kita boleh tengok. Siapa dia buat tu? Setiap detik, setiap nafas tu. Daripada mula kita terlahir di muka bumi ni, sampai kita mati, setiap detik, setiap nafas Tuhan duk cara kita. Kulla yaumin huwa fi sya'nun. Setiap hari Tuhan adalah kerjaan dia. Bukan kata Tuhan duk saja ni duk cara kita ni. Tuhan buat kipas tu bergerak. Apabila kipas bergerak, Tuhan buat angin pula. Jangan kata apabila kipas tu bergerak tu biar angin selalu, jadi kafir lah kitanya. Ada benda terlepas daripada Tuhan. Gapo dia? Angin keluar sendiri daripada kipas. Sudah, tak ada apalah. Punah jahanam habis. Tu penting kena mengaji dalam bab akidah ni. Kalau tak mengaji lego habislah sembahyang, puasa, zakat, haji kita tak tahu alik mana. Kerana apa? Kerana ilmu akidah ni dipanggil ilmu usuluddin. Asal-asal agama ni nak kenal Tuhan. Ibadat-ibadat furuk-furuk ni sembahyang ben ni tanda kita tu kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya dia sembah Tuhan.
Kalau tak kenal Tuhan tu, dia malah sembah Tuhan tu. Kalau dia kenal ya, maka jadilah sedekah, jadilah zakat, jadilah haji, kerana orang tu kenal Tuhan. Kalau orang tak iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, puasa baik pun tak tahu jadi apa dah. Jadi kita ni berkehendak kepada Allah setiap detik, setiap nafas. Tengok bisa tak bisa Tuhannya cara kita. Dan Allah Ta'ala ialah yang kaya, Tuhan yang kaya. Lagi yang terpuji. Apa maksud kaya? Yakni tidak berhajat kepada apa-apa. Tu makna kaya yang sebenar. Sebab tu sifat kaya ni sifat Allah, bukan sifat makhluk. Patu orang kampung hamba ramai orang kaya, bukan orang kaya. Orang banyak harta dan banyak pitih. Dia kaya ke? Tak, dia paling berhajat sekali. Masuk kaya ni tidak berhajat kepada siapa-siapa, tetapi orang kaya paling berhajat sekali. Dia nak makan nasi, tukar gaji dia jom masuk. Patu orang jom nanai beras, jom pukul padi, jom gapo. Oh, dia paling berhajat. Nak basuh pinggan berhajat ke orang. Bah kaya lagu mana? Dia patut tak berhajat kepada siapa-siapa. Pekerja rumah dia saja berpuluh-puluh orang tu. Tak ada apa. Kaya lagu mana lagu tu? Kaya ni tidak berhajat kepada siapa-siapa. Berarti dia bukan kaya, dia hanya banyak harta. Kaya itu sifat Tuhan. Wal ghani, Tuhan tu ghaniyun, yakni kaya tidak berhajat kepada apa-apa. Tuhan perlu kepada siapa-siapa? Tak perlu. Tuhan nak cipta langit dan bumi, Tuhan tak perlu kepada pasir, tak perlu kepada tanah, tak perlu kepada pokok. Tuhan buat daripada tiada kepada ada bumi ni, tubik stoko. Kita nak buat rumah, beli pasir tu ga, ikat bata buat gapo, nak ke tanah juga. Tuhan daripada tiada kepada ada. Bumi ni bukan kata Tuhan pergi cekar pasir mana-mana kepar biar jadi bulat segotai jadi bumi. Tak. Tuhan bisa tak bisa, tak berhajat kepada gapo-gapo. Daripada tak ada kepada ada. Oh, bisanya demo buat kerja buat tang buat kerja pun tak perlu kepada gapo-gapo. Nak hidup Tuhan tak perlu kepada siapa-siapa. Tuhan nak berudara ke, nak menapah, tak perlu. Tuhan ke kaya dah. Tuhan ke hebat dah. Boleh duduk sendiri-sendiri dah. Kita nak hidup kena menyawa. Tak menyawa mati. Tak ada makanan mati. Sakit tekak mati. Patah horak tekak mati. Aksiden pecah kepala mati. Banyak benda lah kita berhajatnya. Kita agak tak ada makanan, lapar mati dah. Banyak benda kita lemah berhajatnya. Jadi sifat tidak berhajat ni sifat Tuhan saja. Dipanggil Qayyum, dipanggil Hayyul Qayyum. Dan Tuhan itulah yang kaya. Betul sungguh Tuhan kaya. Katanya orang tua hamba tak se kaya. Hak penting Tuhan kaya. Hamba tak se kaya, tapi hamba penting Tuhan kaya. Allah dia Tuhan kaya, gak hamba nak minta macam-macam ke dia. Tapi kalau hamba kaya, rasa tak berajak ke Tuhan selalu. Rasa metanya kita boleh hidup dengan sendirinya. Oh, tak perlu dah Tuhan. Apabila kita kaya, tabiat perangai dia. Kata orang-orang tua, orang-orang sufi kata, hamba tak se jadi kaya tapi hamba nak Tuhan kaya. Hak penting Tuhan kaya. Tuhan jadi Tuhan kaya lah ni. Allah kalau bunyi Tuhan kaya, hamba rasa sedai duduk selalu. Kita nak minta tolong dia, dia kaya ke? Minta lah gapo-gapo dia. Munggo dia kaya, tapi kalau dia kita kaya ke Allah, rasa tak perlu Tuhan, rasa tak perlu ke orang, rasa kita boleh hidup sendiri, jadi rasa sombong, jadi rasa manggok, jadi rasa takabur. Apa? Saya ada piti, saya ada harta, saya boleh buat apa saja, sedangkan kita sangat perlu kepada orang. Sebab tu Tuhan marah kalau orang ambil sifat dia, perangai al-ghani kaya lagu ni. Kita biar rasa berhajat semacam kepada Tuhan. Kita kalau orang kaya setara mana pun ketain kita mati, siapa dia nak kambuh kita kalau tak orang. Apabila masa hidup malah mari balasah. Tok Imam pun tak kenal, AJK masjid pun tak kenal, tak sebaik dengan orang baik. Baik orang hok jahat saja. Baik orang ada kaki kepentingan dengan kita. Kok orang jujur-jujur saing atas surah lagu ni tak ada kepentingan langsung. Saing semata-mata kerana Tuhan. Ni saing hok ada kepentingan dengan kita. Kita mati. Kawan ni tak mari.
Hak ni lah AJK masjid lah, Tok Email lah, Tok Bila lah, Tok Siok mari kambuh kita, mari mandi kita. Pas demo kata demo kaya boleh buat sendiri. Nah, ada orang lah ni sedak jawab, tak apa kubur sendiri-sendiri. Nah, demo mampu mati tak kalut dengan demo. Oh, sedak kecek. Nah, tanya dia mati sengih-sengih anak dia mari jumpa kita. Suruh nguruh anak ayah dia. Ke ayah demo kata dia boleh buat sendiri ke? Dia guling sendiri lagi kuburnya. Pakai kain kapel dekat nopak. Tak boleh pula. Pas lagu mana? Jangan takabur kita. Nikmat Allah Ta'ala beri itu adalah ujian. Tidak salah jadi kaya. Tetapi sifat takabur, lupa diri yang kita ni berhajat. Sangat berhajat. Bukan kepada Tuhan. Dengan orang-orang pun kita berhajat juga. Layaklah kita makhluk ni. Layak dengan perangai lagu ni. Sebab tu Tuhan marah kalau orang tak khabar. Kaya tak salah. Tetapi sifat tidak khabar tu. Sifat lupa diri kita tu berhajat. Nah, kalau kita ada sifat ghani, sifat kaya, kita Tuhan dah tu. Mana ada orang sifat lagu tu. Dikehendaki kaya itu. Gapo dia maksud ghani kaya? Ingat Tuhan banyak pitih ke? Kau pitih menunjukkan kekayaan? Tak. Nah, ada orang pitih tak ada tapi hidup dia betul-betul kaya. Hutang tak ada. Nyakit tak ada. Anak berjuruh belaka. Isteri taat. Rumah boleh bayar sewa. Api air tak ada masalah. Tidur je negara. Allah hamba rasa sedaknya lah. Tak sakut langsung. Ada orang kaya, hutang keliling pinggan, anak serabu otak. Bining tak taat ke dia. Satu tidur tak jenera, atas lembek go 8,000 dah. Tidur tu gak tak jenera. Kawan ni tidur atas tika jenera selok. Hok mana nak kaya lagu mana? Gapo dia maksud kaya yang sebenar? Katanya Nabi, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidak dipanggil kaya, kaya jiwa. Tak dipanggil kaya dengan banyaknya harta-harta, kemewahan. Tetapi kaya yang sebenar, perasaan kaya dan cukup itu adalah kaya jiwa. Pitih ada 10 ya dalam poket tapi rasa cukup dah ya Allah, tak perlu dah tambah. Tak sel 15 ya cukup dah 15, 10 ya. Hamba boleh makan anak beranak, sedara belaka anak hamba. Hamba pun sedara alhamdulillah, isteri hamba pun makan kenyang. Boleh tidur alhamdulillah. Ada orang miskin jiwa. Pitih ada 10 juta di dalam akaun, lapar lagi harta orang. Nah, lapar lagi harta orang. Ada orang harta, masya-Allah kita tengok 3 tingkat rumah. Alik bawah tu macam-macam jenis kereta ada. Helikopter kali ada juga. Nah, pitih 100 juta dalam akaun bank. Tetapi minta lagi. Apa? Supaya murah rezeki. Allah tak murah lagi rezeki 100 juta. Kalau boleh nak bilion lah. Astaghfirullah. Nah, lagu mana orang lagu tu lah? Maka Tuhan kata tabiat manusia itu tidak akan kaya dengan harta. Tabiat nafsu kalau diikut tidak akan kaya dengan harta. Manusia ni tidak akan cukup dengan segunung emas. Segunung mah Allah, kalau kita tengok segunung mah dia mau sebesar kepala lutut 5 kilo yang mah Allah alhamdulillah menopak habis ring dah. Tetapi katanya Nabi kalau Tuhan segunung mah, gunung ni besar weh, tak tahu harga, tak reti nak jawab lah segunung mah. Nescaya dia akan meminta yang kedua. Kalau orang kata nak sebutin lagi, nak ada sebutin dah segunung dah mah. Orang tawar segunung lagi nak, nak tak ada masalah, susah-susah. Segunung lagi. Nak. Maka katanya Nabi Muhammad, padalah manusia tidak akan puas dengan harta kecuali tanah. Tanah masuk dalam mulut, yakni mati, baru dia kata tak sih dah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalai-lalai, dicuaikan dengan membanyakkan harta. Kita ada piti 10 ya, saya dah nak pergi ke orang. Kalau ada 1,000, nak pergi ke orang. Siapa dia kata semakin banyak harta semakin jadi pemurah? Siapa dia kata? Kalau go 10 ya kita tak siwi kat orang, go 1,000 lagi-lagi kita tak siwi. Kalau ada 1 juta lagi-lagi ke saya. Siapa dia kata jadi apabila banyak pitih jadi pemurah? Pemurah itu sifat hati bukan sifat harta. Ada orang harta sedikit tapi masya-Allah, bui dalam masjid. Gaji 300 tapi dia ripu-ripu boleh 10 ya juga letak dalam tabung masjid. Ada orang 10,000 gaji.
50,000, 75,000. Seria tak boleh beri dalam masjid. Tak tahu rasa rugi yang beri dalam masjid. Allah sesaknya jiwa dia lagu ni. Maka manusia ni terbaik dia lagu tu dah. Nah. Hal hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Katanya Allah Ta'ala, kamu akan dilalaikan dengan membanyak-banyak ke harta. Ada 10 ya nak jadi 15, 15 jadi 20. Sampai bila mengajar lagu tu? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Tak dah. Cutera tanya orang-orang kaya hok mati, siapa-siapa dia hok kita tengok ketika dia hidup suka kepada harta, cutera tanya dia. Apabila dia mati dia mau nak lagi kau ada harta, tak sih kau mau nak peri ya. Tak sih. Pada mau nak gapo dia tak sih harta, kereta mewah, tak sih. Rumah tak sih. Patu dia mau nak gapo dia? Saya nak Allah Taala ampun dosa saya. Tu ya. Tengok permintaan itu remeh dia. Tetapi bagi ahli orang duduk dalam kubur sangat besar. Diampun dosa ni Allahu Rabbi. Datuk menteri raja dewa sayak labuh pun akan minta benda tu ya. Nak kerajaan, nak kuasa, tak sih. Padahal mau nak gapo dia lah ni duk tepik dalam kubur. So saja Tuhan maaf semua hamba buat hak dosa-dosa hamba. Pas gapo dia benda yang menyebabkan Tuhan ampun dosa ni hadir dalam majlis ilmu ni. Kita nampak remeh ya, mari mengaji dengan menadah tu gak dengar telinga kita nah. Mari betul akidah kita nak temu dengan Tuhan. Mari betul semaya, hamba nak mati dah. Nah, gapo dia pahala dia diampun dosa kita. Masa ni kita rasa tak bernilai duk dalam kubur. Soalan pertama, permintaan pertama, kita tak sih nak gapo-gapo kecuali Tuhan maaf semua dosa kita. Berat hamba kalau Tuhan tak maaf. Seloklah hamba. Tak cara. Kalau hamba ada harta, Tuhan suruh bayar berjuta, hamba rela bayar. Semua harta atas hamba, atas dunia hamba, kalau nak transfer untuk balas dosa hamba akan transfer habis. Orang dalam kubur mikir lagu tu. Kita anak-anak boleh harta daripada mak ayah, ngatik tak buat. Tahlil tak buat. Sedekah, wakaf ke orang tua pun tak buat. Setahun sekali buat khatam Quran, tak buat. Allahu Rabbi, katanya ayah dia menyesalnya aku kupu harta. Aku kupu harta kau mu, biar mu tolong muka aku juga dalam kubur. Dahlah aku dulu habis masa untuk mu. Nah, ambil pitih siapa tinggal semaya, cari pitih untuk anak-anak. Tiba-tiba anak mengkhianati ibu bapa, kecewa lagu ni. Sebab itulah beri agama kepada anak-anak. Kerana anak-anak ada agama, insya-Allah dia tak akan buat khianat kepada ibu dia, ayah dia. Kalau tinggal harta, dia akan guna harta tu. Allah teringat. Orang nak wakaf ke apa Quran, teringat selalu ke mak ayah dia. Orang nak wakaf Quran, hamba wi atas nama mak ayah hamba. Pahala tu insya-Allah boleh ke mak ayah hamba. Orang nak buat masjid, Allah hamba teringat mak ayah hamba bui. Tapi kalau orang kita duduk ajar anak kita harta, mewah, kecerdikan, mengaji biar pandai, dia akan lupa kita. Apabila dia pandai, dia akan rasa mak ayah dia bodoh. Apabila dia kaya, dia akan rasa mak ayah dia tu miskin, tak layak duduk dengan dia. Bapa anak saya ajar molek dah. Saya suruh dia kerja rajin-rajin, lepas tu jadi kaya. Dah awak letak benda dalam otak yang paling utama adalah harta. Maka dia akan hormat kepada harta. Dia pujuk harta. Mak pak dia tak cara. Mak pak dia jajar juga suruh kerja harta. Maka apabila dia tinggal mak ayah dia tanya buat apa? Awak ajar lagu tu. Harta nombor 1. Dia tinggal lah awak. Apabila kita miskin, dia tak cara. Lagu tu. Beri agama. Oyak pelajaran kepada anak-anak. Ingat kita mengaji pandai-pandai, bagus. Kerja, banyak harta, bagus. Tetapi ingat ilmu agama tu penting. Hormat kepada ibu bapa, ingat pengorbanan ibu bapa. Royak agama kepada dia, baru dia tidak sesat dengan harta dan pangkat dan kebijaksanaan dia. Lagu tu. Maka kita ni serba kurang. Kaya adalah Allah. Maka kalau siapa-siapa dia kaya atas muka dunia, Tuhan ya, Tuhan dah. Maka sebab tu mustahil makhluk ini kaya. Banyak pirtih mungkin. Kaya tak mungkin kaya. Kerana kaya ni tidak berhajat kepada apa-apa pun. Dikehendaki kaya itu lepas yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun.
Siapa dia ada sifat lagu ni kecuali Tuhan yang sebenar sahaja ada sifat lagu ni. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Zahir daripada ayat tu, maka Tuhan tu bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih. Huraya sifat yang ke-6. Baca sikitlah sifat ke-6. Moga kita baca nak habis dah sifat ke-5. Ni sifat ke-6 pula. 5 dah akidah kita mengenai Allah Ta'ala, kepercayaan kita mengenai Allah Tuhan yang sebenar-benar. Apakah ciri-ciri dia? 5 dah kita mengaji. Ngaji saja dak, benda ini mesti dipegang di dalam hati sesungguh-sungguhnya. Pertama kita ngaji Tuhan ada, peganglah dalam hati kita, wajib dipercayai. Pegang dengan hati kemah keming Tuhan ni ada, bukan wak lolok, bukan wak gora, bukan saja-saja nak wak lawak kau gapo dia. Memang Tuhan ada sungguh. Kita tak nampak, kau kita faham, kau tak faham, wajib kena pegang lagu tu. Pegang dulu. Pas lama-lama kau kemah, ngaji kau kemah, tak apalah. Apa penting pegang dulu hak tu. Tuhan tak ada, mustahil Tuhan tak ada. Pegang hak tu dulu. Allah Ta'ala ada, Tuhan kidam tidak ada permulaan. Semua pegang dalam hati kemah kemih belaka. Yang ke-6 pula, hak benda kena pegang dalam hati bukan mulut saja, dalam hati pegang kemah kemih. Tak royak-royak tak apa. Hak kita pegang ni kita tak royak-royak tak apa, kita tak pegang sesorang senyap dalam hati. Dalam mulut saya tak pandai nak hurah-hurah. Tapi dalam hati dia mau pegang lagu tu. Pegang gitu dah ustaznya. Molek dah tak ada. Dia tak syarat mulut kerana akidah ni bukan pegangan mulut, bukan petah berbicara. Akidah ini simpulan hati, yakni pegangan yang kejak di dalam hati tak berubah selama-lamanya. Pegang kemah keming lagu tu. Kita faham kau kita tak faham, amroyak Tuhan ada. Pas dia tidak ada permulaan. Dia kekal, dia tunggal, dia gapo, pegang kemah keming Pas ngaji seluk, lama-lama kau kejak kau faham. Keenamnya, gapo dia kita nak pegang mengenai Tuhan? Wahdaniyah. Erti wahdaniyah keesaan. Orang panggil. Orang tua panggil lo. Boleh dah nak pinjam cok cakuk. Hamba tu ada soniyah lo. Orang tua panggil. Tak boleh nak wi ada soniyah lo. Tak ada dah. Minta maaf kalau ada dua hamba boleh wi lagi. Ni lo. Maka Tuhan yang sebenar ada soniyah lo nya. Nama Allah soniyah, tak ada spesies lain. Tuhan yang sebenar soniyah. Manusia banyak spesies. Penuh manusia atas masjid ni. Pokok kayu banyak. Jin banyak, pasir, haiwan, tumbuhan, malaikat, macam-macam spesies ada berlaku. Ada 1000, ada juta, macam-macam. Tapi spesies Tuhan yang sebenar lo dalam spesies dia tak ada dah menduakan Tuhan. So ni lo. Tak ada dah lain, tak ada. Orang lain dia kata Tuhan juga tu. Agama ni dia kata Tuhan menipu belaka. Rekod dan sengkok sahaja. Adakah benda tu dipanggil Tuhan jadi Tuhan? Tak. Ya panggil ya. Pada hakikatnya benda tu bukan Tuhan. Macam benda ni hamba nak panggil kereta rebah. Jadi kereta rebah dah apabila hamba panggil kereta rebah. Handset ni panggil lah sejuta kali kereta rebah. Tak jadi kereta rebah, dia tetap jadi handset. Maka makhluk, kita dah kata makhluk tu Tuhan. Jadi Tuhan? Tak. 1000 orang dah kata benda ni Tuhan. Tak jadi Tuhan, dia tetap dengan sifat asal dia makhluk. Maka hak sifat Tuhan lo panggil wahdaniyah. Dia tak panggil satu dah. Di dalam ilmu tauhid dia tak guna perkataan satu. Dia guna perkataan bahasa standard esa. Tuhan itu esa. Apa maksud esa? Bahasa Kelantan panggil lo. Yakni tidak ada yang menduakan dia. Kalau satu, mungkin dia berasal daripada separuh, daripada 4-5, daripada suku untuk membentuk satu. Sebab tu orang tak panggil Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Lebih makna tepat dengan kalimah qul huwallahu ahadun. Ahadun, apa dia maksud ahadun? Kalau wahid itu satu, bahasa Arab dia wahid bermakna satu. Ahadun sangat-sangat satu. Sangat-sangat satu. Tak tahu. Orang tu orang panggil. Kenapa?
Ni terjemah kose-kose. Nah, macam-macam. Ada orang atas video tak tahulah siapa dia. Seorang doktor mengajar di masjid. Nah, dia mengajar tak tahulah nya terjemah Al-Quran sendiri ke lagu mana. Dia kata Tuhan ni ada dua. Oh, sudah. Sudah. Ambil daripada ayat Quran kata ilahai snaini. Tuhan tu kan ada dua. Sudah dia panggil ayat Quran. Tuhan nyo nakal orang cerita orang lain. Nyo ayat kata Tuhan sebenar ada dua. Cuma kita pilih Tuhan Allah hak satu. Ya sudah. Jenglah kata kawan ni doktor dah. Bukan orang jual kedai kopi. Orang tu kedai kopi tak berani kecek lagu ni ayah peng yang berani. Tapi doktor PhD ni. Sudah. Dok mengajar atas masjid. Sebab tu lah ni jangan dok percaya doktor ko, master ko, hatu raya mana ko. Kalau salah dengan Quran dengan hadis minta tolong. Nah. Kol orang lah ni doktor. Doktor tu PhD. Cakap salah. Nah, Imam Syafi'i mungkin salah. Imam Ghazali mungkin salah. Nah, Imam Maturidi mungkin salah. Imam Maliki mungkin salah. PhD tak salah. Orang lah ni sesak tahap dewa. Percaya kepada PhD. Jangan dok percaya sangat kepada PhD ni. Siapa dia? Intirah dia ulama pun tak tahu. Setara Imam Syafi'i orang berani lagi kritik dia. Pas PhD tak berani kritik. Malu, segar. Dia profesor cakap dia tak bijak. Imam Syafi'i orang berani kritik. Imam Malik orang berani kritik. PhD 100 kali lagi boleh nak kritik. Tapi lah ni masyarakat ditipu oleh golongan pok dia. PhD tak mungkin salah, mesti betul. Saya PhD kan. Imam Syafi'i mungkin salah. Imam pula salah, dia pula betul. Pening ni. Hak sepatutnya PhD tu hak salah, hak imam tu betul. Orang dulu pegang lagu tu dah. Orang dulu ulama dia pegang. Hak kata Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tu dia pegang. PhD tak tengok langsung dengan dia nya. Tapi lo ni dok percaya ke PhD, dok benci ke imam pula. Macam-macam orang lo ni. Sebab tu orang lo ni nak nipu masyarakat mudah Kita pergi ambil PhD pada percaya kita, tentu dah tak salah kita. Pergi ngajar atas masjid letak nama doktor. Ambo doktor aling alamah wali kutub terakhir. Doktor tu betul. Ngajar tu gak salah tak apa. Doktor ngajar tu. Hak kawan ni mengajar betul benar dah. Ikut Quran ikut hadis. Salah. Tak ada doktor dia. Ustaz kampung ya. Pakai serba belok kata. Dia kawan tu doktor. Kereta naik Mercedes. Mesti tak salah. Mesti betul dia. Subhanallah nya tipu setan. Betul-betul nya tipu setan. PhD pula betul. Hak ni kau. Ya jangan dok tengok title lah ni Siapa dia salah minta tolong-tolak siapa-siapa dia pun. Mana kau berapa dia? Lari daripada Quran dan hadis tolak dia. Doktor kau berapa dia lah ni hak banyak korban. Lama orang lah ni mudah nak nipu masyarakat kan. Ambo ambil doktor sekali. Masyarakat tu akan pertikar lah kata-kata ambo. Dia duduk pertikar kata-kata ulama, duk mengajar atas masjid dia kata imam ni salah, hak ni salah. Astagfirullahalazim. Hak dia kalulah Imam Syafi'i salah, awak ni manusia ke apa dia? Dia kata Imam Syafi'i salah, enggak sebab dia manusia. Imam Maliki manusia. Cakap dia tak salah. Nabi Muhammad ya betul. Kalau Imam Syafi'i boleh salah. Awak ni manusia ke apa? Saya ni moga doktor. Cakap salah saya doktor ke PhD. Subhanallah nya tipu setan. Nak berhati lah ni pengajian jangan buat sesat. Dulu dalam masjid orang tak tengok doktor ke hatu raya ke berapa, ngajar ikut Quran dan hadis orang terima. Kalau salah doktor mari daripada berapa nya pakat pekong nya pakat hamba belaka. Lah ni tak boleh lah doktor tu. Cakap salah. Dia mengajar memang hamba rasa pelik sikit pada orang lain. Tapi dia doktor. Cakap dia salah. Ni muka ustaz pondok tak reti apa nampak ngaji. Ngaji SPM pun tak tahu kat mana berkali. Sebab tu tak boleh ngaji you ke apa dia. Nya tipu setan tipu setan bukan nak melihat kebenaran. Lihat kebenaran di doktor. Doktor benar selalu. Hak bukan doktor tu salah selalu. Ni masalah juga. Jadi tengok Al-Quran dan hadis. Pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tengok betul lah. Doktor ngajar kita terima. Master ngajar kita terima. BA ngajar kita terima. Ustaz mana-mana ngajar. Hak betul kita terima. Tapi kalau hak salah, tok guru besar mana Syekh Rabbana Atina ko, tolak belaka.
Biar berani enggak kita ni. Ni bunyi doktornya wak segar, malu segar. Ambo nak tegur ke, moga dia ngaji tinggi, PhD ke. Ke ambo pula salahnya. Nampak itu sikit telah tanya sikit. Berani enggak repuk sekali. Boleh jawab kau tidak dia. Ni Tuhan yang pertama, sifat yang keenam Tuhan ni adalah Tuhan itu wahdaniyah, yakni esa Tuhan tu. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf, yakni lelaki dan perempuan yang sudah balik gapo cukup syarat, wajib mengetahui, tahu dengan cara belajarlah, ataupun dia tahu dengan cara gapo-gapo tu rezekilah. Tapi biasanya tahu ni orang belajar. Tak ada kata dok tengok TV 3 kabar-kabar jadi alim ilmu tauhid. Dok tengok cerita sinetron kabar-kabar alim dalam ilmu tauhid. Boleh tu nak buat tapi jarang berlaku. Kena mari mengajilah, biasa standard Duduk tidur rumah jadi alim. Duk main gitar atas kalbok jadi alim. Baik lagu tu tak payah buka surah lah. Maka tu buat dah tempat mari mengaji atas surah. Tempat mari baki motor basikal di kedai pomen. Nak makan nasi pergi cari restoran. Memang tempat dia lagu tu dah. Tempat nak cari ilmu dan pengetahuan. Ada tempat-tempat dia dah Tuhan buat atas muka bumi. Seperti surah-surah masjid Tuhan. Majlis-majlis ilmu. Tempat lagu tu. Ni wak lolok tak erti pula. Nak cari hidayah. Tuhan dia nak beri hidayah dalam rumah boleh. Buah sedap. Padahal mau buat apa kita pergi cari makan nasi, pergi pasar malam, pergi cari apa dia. Kan nasi Tuhan boleh tak nak mari terbang lagu tu. Erti cari pula makan nasi. Tapi hidayah wak lolok tak reti. Tak jumpa cari. Mana nak cari hidayah? Surah masjid penuh benar. Tok Imam duduk mengajar, Tok Bilal duduk mengajar. Orang alim penuh benar duduk mengajar. Tak ada masjid ni, pergi hunggar masjid tu. Jangan wak tak reti gak sangat gak. Benda dunia boleh cari. Payah kata cari lagi. Tapi hidayah nak suruh Tuhan mari sembuh depan rumah kita. Beratlah perangai lagu ni. Nak jadi Jabariyah dah jadi buat kita lagu ni. Makan nasi reti, gula air, gula ikan. Gula air gak nak geruk ke gula air semacam. Gula ikan buat sebab lagu tu. Pandai pilih pula. Kabar-kabar Tuhan nak beri hidayah kat hamba. Duk rumah pun boleh. Jangan duk buat dah hak tu gak. Buah ni buah sekadar sudah lah. Kita malah royak malah. Sebab itulah apabila Tuhan tanya orang-orang bersalah di akhirat, tak boleh jawab dia. Bapa mu tak pergi balasah. Bapa mu tak pergi ngaji. Orang duk mengajar berkenalan dengan Tuhan mu tak mari. Tempat bergalak, tempat bersokor, tempat hela, tempat bergani mu nak pergi. Mu tak ada keinginan, kau tak ada kandak. Senyap kita tak kata berapa. Kita nak kata malah depan Tuhan. Kita nak kata tak tahu. Tak tahu. Engkau lain pun boleh tahu. Sudah nak jawab lagu mana kita. Memang pada masa tu kita rasa Allah tolongnya hamba. Kalau hamba pergi balasah pun gapo dia. Apa dok pergi tempat jahat semacam. Tempat hidayah. Kalau hamba pergi nyawak usaha sikit, wala nak gerak sikit, start motor kau gapo dia tak patah pun kaki pun. Tak accident pun. Dok pergi makan mari kita acap nah. Nak pergi balasah tak mari, rugi sangatlah. Tuhan nak jawab pun jawablah kita dengan Tuhan. Tak salah halik Tuhan dah, salah halik kita. Orang mengajar penuh penadah. Jangan buat siapa peringkat. Orang mengajar naik atas rumah kita. Orang mengajar masjid dekat-dekat gi nadah gi dengan masjid mana-mana. Allah betul semaya kita, betul akidah. Kayak gitu ke perangai hamba Tuhan. Ni tupai bumi Tuhan, nyawa udara Tuhan bui. Kalau Tuhan sekat gelepar biru ketu rasa. Tapi manggoknya tak sih dengar kata-kata Tuhan. Tuhan kata mari sejak sehari ya, maghrib dengan isyak. Antara lepas pada tu dia mau nak pergi terbang, mana pergi terjun, mana ikut lah pergi lah. Sejak yang hamba minta 24 jam, 23 jam lagi lah pergi dah mau nak pergi jaga apa. Tak sih juga buat keras-kerak juga dengan Tuhan. Dia catung atas bawah, menangis tak berlagu. Gelepar dia nak bangun caca semula, nak menadah dengan Tok Imam, nak semaya belakang Tok Imam, nak mari tidur masjid iktikaf, nak mari mengaji akidah, nak mari ngaji semaya. Pas masa tu nak beri baru nak sedar. Innama kalimatun huwa qailuha, katanya Tuhan. Maka percakapan kamu nak minta kembali ke dunia, nak buat taat semula, kata-kata semata-mata. Mungkin cik Tuhan tak layan dah kita. Pada Tuhan wi omong ni, baik molek semula akidah kita nah.
Gapo dia mengaku putus dalam hati, akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada zat dan sifat dan pada af'al dia. Ambil mana akidah Tuhan ni satu dan tidak berbila-bila, ambil daripada firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. So makna dia. Nah, akidah ni kita ambil daripada Al-Quran. Siapa dia kata sifat 20 mengajar wahdaniyah tu sesat, salah, jadi kafir, tak ada khilaf ulama ni. Siapa dia kata benda ni khilaf ya, ni ada orang kata betul, ada orang kata salah. Siapa dia ajar sebenar perkataan lagu ni? Ustaz mana mari mengajar kata ada khilaf, kata betul salah? Kita ambil daripada Quran, ada betul salah lagi ke? Tak ada apalah. Ke Tuhan kata dah dalam Quran tak boleh nak engkau walau satu huruf. Satu huruf. Misalnya bismillah, puah dok baca bismillah. Baca bismillah lalu bo tak sebut. Welong. Bo sebutir yang engkau jadi kafir dah. Hak ni satu akidah engkau, tak ada apa. Bukan satu huruf, satu akidah. Jadi kafir. Kafir ni ya tak tukar tumbuh ekor dah. Ya tak tumbuh tanduk orang jadi kafir ni. Comel supaya tolong. Makan nasi kenyai supaya tolong. Pitih mari semacam. Tak kena balas Tuhan, akhirat Tuhan nak balas ke? Tuhan kau semak dok lawan Allah Taala. Tuhan kau kaya tuannya, kau kaya. Tapi tak dengar kata-kata Tuhan. Ingat Tuhan tak tunjuk lagi atas muka dunia ni. Kerana pahala dan dosa itu ujian. Kalau lah orang buat dosa nampak gelepar dode lalu, siapa dia nak buat maksiat? Nah, orang tak sembahyang, gelepar dode pom bunyi pecah perut. Siapa dia nak tinggal sembahyang subuh? Ketak gagal orang. Tetapi ujian, ingat, maksiat dan ibadat itu adalah ujian. Orang mari balasah, sakit demam juga. Gi balasah sakit juga. Gi balasah miskin juga. Ujian. Kalau lah orang nampak kelik balasah heret tu gak, apa tu email duk heret? Boleh mas guning. Ngan bayar. Tentu pecah surah ni. Moga orang ni kami nak pitih pula. Allah pecah surah ni. Tak cakap tambah surah. Dah buat kelik seorang seguning, hak ni 5 guning. Tak email bahangan kereta sodok mari. Allah banyaknya pahala tu email. Penuh surah. Tak payah kecek tu email. Tu email kata bolah mengajar ustaz-ustaz penuh dah orang atas surah. Apa? Tak tahu. Pakar duk semaya kerja. Ambak-ambak tak si tubik lagi. Nak suruh banyak lagi. Kalau tubik dalam sejam, kalau duk sejam boleh 5 guning. Amak nak tambah lagi setengah jam boleh 7 guning. Pakar tidur habis hak tena hak jatuh. Sebab tu kebaikan dan kejahatan itu ujian. Yang berkait dengan iman kita. Kita percaya tak Tuhan janji nak beri pahala ni, kita mari menadah ni. Kalau kita yakin tak sudah bimbang Tuhan beri pahala. Orang buat maksiat sekali pun ada orang cabar dah. Bapa tak kena bala. Tuhan tak tunjuk selalu. Kalau tunjuk selalu tak jadi ujian dah pulaknya. Sedekah semua kebaikan adalah ujian. Barulah kebaikan tu dibuat dengan keadaan ikhlas. Kalau kebaikan tu nampaklah kalau balasan dia mah pak guning ke, orang akan mari dengan penuh tidak ikhlas. Mari nak guning tu. Tapi Allah Taala nak ajar orang buat baik tu biar ikhlas, balik pun tak ada pun pahala. Tak serah pun. Naik basikal pun berek. Tak ada serah berat pun pahala. Ujian berkait dengan iman belako-lako. Maksiat Tuhan tak beri bala selalu. Artinya bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Maka satu itulah dikatakan wahdaniyah. Wallahu a'lam. Payah nak berhenti pak lain takut jadi payah pula. Ada soalan ke? Lama tak dengar Manusia masih berhadap kepada Rabb. Kerana akal manusia tidak mengetahui perkara-perkara lain. Kerana manusia perlukan undang-undang yang boleh menjamin keselamatan sebagai hidup mereka. Hanya undang-undang dari Allah lah yang boleh membawa manusia pada dunia dan akhirat. Rasul perlu untuk menerangkan cara-cara berbuat ibadat kepada Allah dan lain perkara yang berkaitan dengan agama. Saya ingin bertanya kepada Ustaz,
Nak kata soalan pondok ceramah, pondok nau. Tak boleh. Kena pelepah angin pada rebah dia kan. Nau. Dia tanya mengenai lagu mana maknanya suka ikut nafsu. Kerana bapa manusia ni suka ikut nafsu sedekah dia tahu. Nah, undang-undang ke apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad molek belaka. Tapi bapa dia je tak dengar kata duk ikut nafsu ni, tidak lain tidak bukan kerana manusia ni terdiri daripada nafsu. Tak boleh nak buai dah nafsu ni, tak boleh buai daripada diri dia. Pas lagu mana tak boleh buai jadi jahat lama. Tak perlu dididik nafsu ni. Tak boleh nak buai dah. Ada yang kata, "Hei, jangan duk ikut kat nafsu, buai kat nafsu tu." Nak buai lagu mana? Nafsu maknanya diri. Buai matilah kitanya. Cuma nafsu Tuhan tak suruh buai. Tuhan kata, didik dia sehingga dia jadi baik. Apabila Allah Ta'ala tawar amanah menjadi khalifah atas muka bumi. Nah, inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami membentangkan, menawarkan amanah menjadi khalifah atas muka bumi ini, mengurus ke muka bumi ini. Nak tawar kepada siapa dia? Tuhan tawar langit, bumi. Tak setuju belaka, hamba tak sanggup. Pas siapa dia hak sanggup? Wa hamalahal insan. Manusia sanggup. Bapa manusia sanggup kerana innahu kana zaluman jahula, katanya Allah Taala. Manusia ni betul-betul zalim dan jahil. Ketika dia tak terima amanah, sifat dia zalim dan jahil. Apabila dia terima amanah, dia akan jadi adil dan alim. Dua sifat inilah yang membezakan manusia. Nah, nak jadi bahagia, nak jadi molek belaka, dua sifat ni, adil dan alim. Zalim, lawan dia adil. Kadang-kadang orang tu alim dah, jahat pula. Kadang-kadang orang tu Allah apa dah? Baik dah, jahil tukir pula. Jadi dua sifat katanya Nabi, katanya Al-Quran nak jadi khalifah, adil dan alim. Alim dengan adil. Maka nafsu kita mula-mula dah tabiat kita ada nafsu, maka kena tarbiyahlah. Kena latih nafsu tu jadi baik. Apabila nafsu naik jadi martabat, mula-mula nafsu paling jahat dipanggil nafsu ammarah. Hak ni peringkat diri paling jahat kedudukan manusia, iaitu jahat zahir batin tak menyesal. Dahlah buat maksiat zahir batin tak menyesal kat orang. Dok kata kat orang, menunjuk depan orang, tak berasa salah. Ni ammarah bisu. Kedua, naik sikit. Apabila dia ada gaya nafsu dia, maka nafsu dia jadi baik sikit. Masih buat jahat, buat lagi jahat, tetapi mula dah terasa dalam hati, tak kena hamba buat ni, nyanyo kat orang ni, zalim kat orang hamba buat lagu ni. Mula rasa nyesal, tapi masih dah buat jahat lagi. Ni nafsu peringkat kedua nak jadi baik dah. Naik ketiga dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni muammarah, lawamah, mulhamah. Ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni nafsu kedua, lawamah, ketiga mulhamah. Nafsu mulhamah ini tak buat ada benda maksiat jahat. Nampak baik dah. Tapi dalam hati perut beda jahat lagi. Riak, ujuk, nak menunjuk-nunjuk, takabur. Ni lawamah. Maksiat zahir tak buat dah. Kapung orang panggil dia baik dah. Budak tu bagus dah. Tapi dalam hati perut beda duk jahat lagi. Duduk semaya atas masjid, duk deki kat orang lagi. Duk dalam mati masjid, niat kat orang jadi penuh lagi. Nah, bahagia. Hamba seorang tak imej ikut dia dah. Tak cara berlaku. Tak cara kepada umat. Ni maksiat batin saja ada, maksiat zahir tak buat dah. Naik kepada nafsu yang keempat. Ni baru nak jadi manusia sikit dipanggil nafsu mutmainnah. Diri kita tu nafsu tu. Tak payah buat nafsu ni. Kena ikut hak molek, tinggal hak jahat. Nafsu mutmainnah ni tinggal dah maksiat zahir, tinggal dah maksiat batin. Orang ni berjuru, betul-betul juru dah lah. Wali dah lah. Kata-katanya ulama, apabila siapa peringkat ni telah menjejak tapak kewalian dah. Teman-teman. Naik pula nyasuh lagi, pujuk lagi nafsu ni, maka naik kepada nafsu radiyah. Nafsu radiyah ni gapo dia berlaku redha, berlaku tak ada nak marah kat orang. Orang kata ke dia, nak kata lagu mana ke dia deh, mungkin dia tak tahu. Orang ambil tanah dia, kecek molek dah, dia tak percaya lagi, kita nak royak lagu mana, redha tu nak uji kita dah tu. Radiyah. Naik kena dipanggil nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ni
nafsu yang diredai. Apa yang ia kata hak tu Tuhan nak kata. Hak ni nafsu peringkat ni, orang tu mula berlaku keramat bagi dia. Dia kata budak ni jadi kura dia. Nak jadi kura budak ni. Kura sungguh. Apa yang ia kata, hak tu hak berlaku. Tu mardiyah dia panggil. Ni peringkat orang mulut masing ni siapa peringkat dah mardiyah. Tapi tak sempurna lagi, Asuh lagi, akhir sekali naik kepada nafsu kamilah dipanggil. Hak ni nafsu lagi, nafsu. Tetapi inilah nafsu kamilah. Insanul kamil, manusia sempurna, yang mana Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan mung sebagai khalifah. Mung hak mana? Hak ada nafsu kamilah, bukan nafsu amarah supaya kita ni. Nah, serbai tu kemah belakang dah sore-sore, tapi kalau dia balah tunjuk lalu perangai huduh dia. Nah, jalan dah tu tak kamilah lagi. Gitulah hamba komen bab nafsu ni. Keedah ganti soh kosong di hadapan. Gini, kalau soh ni kosong depan, maka orang hak belakang lubang tu paling berhak dah naik. Jangan dok main hesok lagu tu. Hak ni masalah kata. Jangan dok hesok dah. Ada orang tu baik sebelah kita. Kita jangan dok hesok. Kemah soh. Orang belakang dia tu masuk. Ni acu dia nak masuk, kahwin ni hesok. Sudah tutup. Dia pun nak undur semula. Orang masuk dah. Duduk cacat tengah-tengah lagu tu. Nampak? Tidak kau buat nyanyi kau orang. Rusuk sekali pakai lari lagu tu. Kena belajar nah. Orang paling berhak sekali nak tutup sah adalah orang di belakang lubang tu. Al-Quran tu kalamullah. Pas lagu mana status Al-Quran? Okey, Al-Quran ni ada dua maksud. Pertama, Al-Quran dengan maksud mushaf. Mushaf ni nah. Mushaf yang ditulis ni, ataupun yang dihafal di dada-dada orang, ataupun yang disebut. Maka mushaf itu baru. Bukan koding tu dah. Siap dia tulis ke cetak ke tahun 2015. Koding apa? Siapa dia kata koding jadi kafir lah lagu tu nya. Mushaf ni koding ke? Ni apa panggil Quran? Quran juga, tapi Quran ni Quran yang baru. Patu Quran apa makna koding? Quran makna koding adalah kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah, yakni sifat kalam Allah Taala. Itu yang koding. Yang tidak ada permulaan, sebagaimana zat Tuhan tidak ada permulaan, maka sifat kemampuan berkata-kata dia juga tidak ada permulaan. Sekalipun kedua-dua hak ni panggil kalamullah. Kalamullah, sifat kalam pun kita panggil kalamullah, nama saja. Tetapi apa dia maksud? Kita nak tanya dari sudut mana? Kalau nak masuk, kita masuk ke mushaf, hak tu baru. Kalau kita masuk ke kemampuan berkata-kata pada Allah, itu qadim. Maksud ulama ke apa dia? Ulama ni Imam Bajuri sebut di dalam kitab dia Bajuri Ibn. Dia kata maksud ulama-ulama ini manit tasafa bi ilmih. Manit tasafa bi ilmih. Orang yang bersifat dengan ilmu dia. Dia mengaji bab warak, dia pun belajar bersifat dengan sifat warak. Dia belajar bab zuhud, dia bersifat dengan sifat zuhud. Ni orang ilmu. Pas orang kecek saja pandai perangai tak juru, hak tu tak panggil orang ulama, hak tu dipanggil orang hafizul ilmi, orang yang hafal ilmu. Orang apa ilmu ramai, orientalis ramai, ada apa ilmu agama Islam ramai, apa hadis, apa tafsir, tapi sifat dia berlainan dengan ilmu dia. Datuk nenek mertua, lagu mana hukum dia? Serupa dengan tok tua juga. Serupa dengan tok tua juga. Tok tua ni setuh tak batal semaya, datuk nenek dia juga tak batal semaya. Mak ayah dia juga tak batal semaya. Jangan mak saudara, tok tua, adik-beradik tok tua. Tak boleh. Adik-beradik tok tua tak. Dia kena ke atas gitu. Mak tok tua Tino, boleh setuh. Mak pada tok tua Tino, boleh setuh. Naik lagu tu. Kalau kau ni tak boleh. Adik-beradik tok saudara orang rumah kita tak boleh situ. Mak saudara dia tak boleh situ. Mak dia saja boleh. Dia kena naik kau ni. Jangan kona kau ni. Kona ni tak boleh lagu tu. Dia panggil hawashi dah. Tok laki kau bini meninggal dunia atau cerai hukum. Tok laki mati, lagu mana hubungan di antara mertua dengan macam bekas menantu lah, macam bekas menantu dah. Apa hukum dia?
mahram sampai mati. Boleh. Sekalipun cerai nikah. Anak jantan dia nikah dengan seorang retina. Maka masa nikah tu setuh tu atas semaya lah. Ia pun cerai balas dua itu. Natu tina boleh kita mari lagi rumah kita salat tak batal semaya lagi dengan kita. Begitu juga natu jantan kau boleh setuh dengan mak tua dia. Sama ada cerai atau cerai mati ataupun cerai hidup. Hubungnya tetap kekal sampai bila-bila. Tak boleh dah. Kena setara mana tok tua. Dan kita kata saya terima nikah dia, tengok tok tua baru tubik. Wah, comel ya tok tua. Comel pada anak dia. Welong toke kosmetik pula tu. Welong comel. Anak nampak tua sikit. Kena. Tak boleh dah. Dia kata saya terima nikah dia, tak boleh dah. Setubuh. Tak setubuh lagi anak dia, tak boleh ambil dah mak. Ya beza kalau ambil mak setubuh baru tak boleh ambil anak. Nah, tapi kalau dia akad dengan anak, dengan mak setubuh tak boleh dah. Nah. Kalau kita nadah gorik dengan Isa, adakah ustaz hok mengajar dengan tukar dengar tu dipanggil guru dengan murid? Oh lah. Kau panggil apa dia? Pembeli dengan penjual. Kau panggil apa dia? Orang panggil guru dengan murid lah. Kau belajar di lagu mana? Belajar ni kan menadah. Dengar jodoh dah tu guru dengan murid dah tu. Moga murid ni ada banyak martabat ke. Murid di pondok, murid rapat, murid dengar seminggu sekali. Murid lah. Begitu maksud dia nah. Selain Nabi Muhammad, guru dan murid boleh kodok syafaat. Cak ni orang Muhammad, guru dan murid boleh tak bagi syafaat ke esok? Gitu dia tanya nah. Selain lagi pada Nabi Muhammad, katanya Allah Taala dalam hadis pun ada sebut, orang yang boleh beri syafaat pada hari kiamat Nabi Muhammad tentu dah lah. Kedua nabi-nabi lain, malaikat boleh syafaat juga. Orang yang lain, orang mati pada sabilillah, orang hafiz Quran. Nah jenis orang ni bukan boleh masuk syurga lalu. Orang lain bakal litah berok masuk syurga. Litah berok masuk syurga. Ulama tak litah tu Tuhan. Malaikat Tuhan. Oh sudah kena Tuhan dalam bom nalih dak-dak. Maka para ulama akan bertanya kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, hamba atas muka dunia ni gege kepal dah mengajar letih dah. Cakap tak boleh masuk syurga lagi, kena Tuhan ada gapo dia ni, orang lain boleh pergi. Hamba pula kena Tuhan. Katanya Allah Taala, wahai aling-aling ulama, hamba Tuhan demo ni bukan nak menghina demo, bukan nak menyusah demo, tapi orang lain suruh masuk syurga. Demo ni hamba Tuhan supaya demo boleh tarik orang lain masuk syurga dengan demo. Oh, suruh Tuhan nak wi syafaat lah. Wi syafaat. Ulama sebab tu kena baik dengan ulama. Kena baik dengan orang juru. Takut-takut dia boleh tolong kita. Biarlah kita ni kaki lipat, kaki kubal, tapi bersaing dengan wali saja buat kita. Kita ni wali tapi saing dengan wali saja. Tak apa. Jangan malu saing orang baik ni. Memang orang lain ni orang jahat tak saing dengan orang baik. Dia kata orang baik ni payuh nak saing. Hak ni tak boleh. Dak akhirat baru dia tahu. Ingat, kita kubal setara mana jangan tinggal orang soleh. Baik dengan tu imam, baik dengan AJK masjid, baik dengan orang kampung kita hok nampak soleh-soleh, orang-orang tua hok kuat ibadat. Baik dengan dia, takut dia boleh syafaat kita, tak tahu. Kita ni kaki kubal. Jangan agak sangat kita. Selawat ke Nabi malah dah nak boleh syafaat Nabi. Pening kita ni kalau kita dah sedu. Tak boleh rokok sujud lama. Kalau kita nak buat solat tasbih lagu mana ustaz boleh kau tasbih tempat rokok sujud kita ganti baca rukun lain. Masalah kawan ni resdung. Tain dia resdung dia gelenyar pula nak semaya tasbih. Awak kata. Nyok mari tain sakit resdung dia nak semaya tasbih. Lagu mana dia kata hamba tain rokok jadi tak boleh nak baca, jadi sakit kepala lah. Jadi hamba kena rokok sebentar. Sujud pun sujud sebentar. Faham nak baca tasbih lagu mana situ tu 10 tu. Boleh kita tukar tasbih di tempat lain. Tain kita duduk kau boleh. Cuma kena tukar tempat rukun panjang lah. Jangan tukar rukun pendek. Macam duduk di antara dua sujud. Jangan baca jadi pendek. Rukun pendek tu jadi panjang rukun pendek pula. Duduk antara dua sujud iktidah. Jangan. Kita gantilah time mana-mana. Time kira kau kita baca 50 sekali baca. Subhanallah alhamdulillah. Tak apa ganti situ. Sebab dah tak boleh nak sujud ni. Sujud pada subhanallah akak kepala selalu. Tak boleh hamba jadi pening kepala. Kita kalau pening kepala sujud tu jadi sakit kepala. Tak apa tukar part lain lah. Tapi jangan jadi email orang jadi pening orang. Kita semaya sore lagu ni jangan semaya sore, jangan semaya email. Apa tu email ni cepat awak kerja dah.
Nampak? Tutup email pening nak kata gana deh. Kita sujud molek dah tujuh anggota. Qadar subhanallah dah. Nyamai gata pula atas belakang. Gata. Pas lagu mana? Nak pakai akak lagu tu kau pakai letak pula. Tak apa nak letak boleh pun. Nak akak gitu pun siapa bangun pula pun tak apa dah. Tak wajib dah sebab sah dah rukuk kita, sujud kita saat ni. Sebab qadar subhanallah dah kat ni dah. Lagu tu. Cara ganti email yang batal wuduk masa sujud. Sudah. Masa sujud ni orang tak nampak orang. Masa sujud belakang senyap ya. Tak bunyi subhanallah. Tunggu tu gak 15 minit dah hangpa dak dipening dah. Ita. Tak ada dah tu email. Patut kalau tu email naik motor Vespa bunyi kalau dia naik motor. Nya tolak tu email. Tolak motor tu siwi bunyi. Tolak jauhnya pereh. Lari tu email terketuk tengah semaya. Malu tu gak kau orang. Lagu mana? Orang tengah sujud belakang. Makmu hok bocor tu pening lah. Ngocik tu sudah apa jadi pening lah ni. Tu email lama ni mak apa tu email jadi zuk lagu ni. Kita hok perasaan tu kena sebut Allahu Akbar. Kita sebut saja. Jangan niat jadi email orang. Mungkin kita bukan email orang. Cuma kita derah suara kita kata Allahu Akbar, niat zikir. Maka orang pun akak kepala. Apabila akak kepala perasaan dah deh. Perasaan tu email tak ada. Maka semaya sendiri belakang. Semaya masing-masing. Apabila semaya masing-masing, apabila naik kia, barulah boleh ganti. Ketika kia baru boleh ganti. Masa sujud, sujud pertama pula tu, duduk antara dua sujud, semaya sendiri, sujud pula semaya sendiri, naik rakaat kedua, barulah nak naik siapa-siapa dia depan. Jangan ketika sujud tu ganti dah. Dia seorang yang nampak yang ngakuk. Allahu Akbar. Terkejut makmum. Suara lagu mana ni Taufik? Homodo pula sani tu. Terkejut pula. Jangan buat kejap lagu tu. Jadi kau batal. Gerak memang dia berok lagu tu. Nak akak ke takut batal. Nyom mikir sendiri otak dia. Tak boleh. Imam boleh diganti pada dua keadaan saja. Ketika qiyam dan rokok. Rokok boleh lagi. Kita rokok, kita jalan slow-slow lah. Jalan slow-slow pop tepuh kau ni. Menerak pula. Tu pandai-pandai kita lah. Lenggoklah sikit muka tu heavy otak ke mata tengok sikit gerak jalan tak apa. Dua saja ketika intidal tak boleh ganti, ketika sujud tak boleh ganti, duduk antara dua sujud tak boleh ganti. Pas semaya lah ke mana? Biar semaya sendiri-sendiri dulu. Biar tunggu qiyam belakang ramai-ramai baru boleh kita. Hak nak ganti dia mesti makmum dia juga moleknya. Makmum kita sekali apa kita ni. Jangan mari-mari orang luar. Tak email terketuk dia pergi panggil telefon sain dia. Sain dia mari pereh motor tu. Wakah bato tu mari. Pereh pakai berhenti cenggi apom kelecak tok duk depan aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalau makmum dia sendiri naik tak perlu niat baru. Makmum di sini hok tani ramai-ramai dia, tak email tinggal, makmum tu sendiri naik tak perlu niat beremail ke email baru. Tetapi kalau tak email lain mari. Tak tahu apa mana, tak tahulah berkali dia duk perhati dah lama tu email ni buat perangai, tu email ni mari hok baru. Ia pun akan takbir Allahu Akbar jadi tu email. Ingat, kalau dia bukan makmum wajib niat beremail ke dengan imam baru. Beza tu. Kalau set-set dia jadi naik tak perlu beki niat dah. Kalau orang baru bukan makmum bukan apa dia mari kena niat beremail dengan tu email barulah. Nampak? Niat email pula. Makmum kepada hak ni. Hak tu batal dah, tak payah batal dah. Misalnya kita niat makmum ambo tak batal lagi dengan tu email kat ni. Tu email lagi tu batal dah kita dengan dia. Ni tak suruh carilah dia nya. Dia lagi tu pakai batal dah. Tak payah kata nak batal, ambo nak mufarakah tu email. Tak mufarakah lah ke mana tu email lagi berat dah. Ya nak mufarakah ni kalau tu email batal tapi masih mengekal ke semaya. Akak takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah. Lepas baca Fatihah bunyi tom. Senyap suka tu email. Semaya baca slow-slow. Tu email tak berhenti semaya. Sudah. Kalau tu email lagu ni baru kena niat mufarakah. Kerana dia mengekal ke perbuatan semaya. Kalau tu email dia batal dia lari tak payah mufarakah dah. Dia kira tu batal dah dengan tu email lari lagu tu siap lari unggah apa semua tu batal dah tu. Lagu tu. Ada soalan ke?
Syirik. Syirik ni sebenar adalah benda yang tidak wujud sama sekali. Apa maksud syirik? Syarik ataupun syirik ini benda yang sama hebat dengan Allah. Wujud ada? Tak wujud sekali benda itu. Syirik ini tidak wujud sekali. Sama sekali dalam ilmu akidah dan pada alam realiti pun tidak wujud sama sekali. Syirik tidak berlaku sebenarnya. Cuma manusia saja menyangka. Ingat? Kerana hasil daripada sangkaan manusia, ada benda yang sama hebat dengan Tuhan. Tak ada sebenarnya. Tapi dia hanya menyangka saja. Kerana sangkaan ni dia jadi syirik. Dari sudut sebenar-benarnya syirik ni tak berlaku pun. Tak wujud pun syirik ni. Kerana benda yang sama hebat dengan Allah ni tidak wujud sama sekali. Tetapi kerana sangkaan manusia ada benda yang sama hebat dengan Tuhan, maka dia jadi syirik. Maka ni dipanggil syirik jali. Syirik jelas dan nyata. Kalau dia taubat ketika hidup, insya-Allah Tuhan akan maaf. Tapi kalau dia mati dengan syirik macam ni, dia akan kekal di dalam neraka. Lepas tu Tuhan kata Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik ni. Wa yaghfiru ma duna zalika. Tuhan maaf selain daripada syirik. Maksud kata Tuhan tidak maaf dosa syirik, yakni orang yang mati dalam syirik. Lepas tu Tuhan janji dah orang ni akan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Manakala ketika dia hidup, dia pernah buat benda-benda syirik ni, maka dia bertaubat, hatu Tuhan terima. Bukan kata sudah hamba dah buat syirik, Tuhan tak apa dalam selama-lamanya. Tak, Tuhan maaf. Maksud Tuhan tak maaf ni kalau mati dalam syirik tu. Kalau ketika hidup kita melakukan syirik tapi kita bertaubat, hatu Tuhan terima. Lagu tu. Syirik khafi pula katanya hadis adalah perasaan riak, nak menunjuk-nunjuk di dalam amalan. Yang mana amalan ibadat itu sepatutnya kita persembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Tiba-tiba kita kongsikan dengan orang lain. Kita nak sembah Tuhan, di samping itu nak tunjuk kepada orang. Tidak kau syirik macam ni. Maka dipanggil riak. Katanya Nabi, riak khafi ini, syirik khafi ini adalah riak. Nak menunjuk-nunjuk kerana amalan itu patut persembahkan kepada Allah. Tiba-tiba ada kepentingan pula nak tunjuk ke orang, nak buat apa dia, maka itu dipanggil syirik khafi. Syirik khafi ini tidak menyengutukan Allah, tetapi di dalam taat sahaja. Berarti syirik khafi ini membatalkan pahala saja dan berdosa, dan orang ini tidak ada adab dengan Tuhan. Manakala syirik jali ni kafir teruslah, syirik kekal dalam neraka lah. Kerana syarat nak keluar daripada neraka mesti ada iman. Ada syirik tak boleh kekal dalam neraka. Mensyirikkan Allah Taala, dia pilih dua, syirik kau iman, syirik kau tauhid, syirik kau tauhid. Tak ada hamba tauhid pun jodoh, syirik pun tak boleh. Kanan kau kiri, nak pilih, kena pilih. Tak boleh hamba kanan kiri, tak boleh kena pilih lagu tu. Iman, tauhid dengan syirik tu lain. Tu maksud dia lah. Sosok dah kita jawab. Syirik khafi tu gapo dia? Syirik jali gapo dia? Dosa hak diampun, hak dikekal dalam neraka, hak tak dikekal dalam neraka. Ngaji sebulan sekali lagu ni lah. Ambo masjid ni minggu pertama dengan minggu ketiga. Minggu pertama dengan minggu ketiga. InsyaAllah kalau tak ada gapo-gapo ambo marilah minggu pertama dengan minggu ketiga. Kalau tunggu minggu keempat tak ada lah hambanya. Minggu kelima kodok lah ni. Minggu pertama hanya minggu ketiga. Sebab minggu lain tu hamba ada jadual tu. Lagu tu. Ada soalan ke? Sudah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu penyakit yang ganjil di negeri China, yaitu coronavirus. Jadi penyakit ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran tidak berlaku kerusakan di bumi hasil manusia sendiri. Apa juga tidak dia masa kita apa? Tidak ada sangka pada Allah SWT langsung, baik mereka negeri, mereka negara. Ini kabar Allah Ta'ala di mana rakyat Islam di negara China diganyang oleh orang kafir. Tidak ada berapa golongan oleh bangun dengan semalam berdoa pada saudara kita yang dizalim oleh kaum komunis itu. Dan minta penjelasan daripada
Isu penyakit corona. Corona. Jadi kita sebagai orang Islam percaya apa sahaja yang berlaku di atas muka dunia ini sekarang, di sini, di mana-mana, bergerak, dia, jatuh, bangun, hidup, mati, bernafas, selok, semua itu adalah hasil takdir Allah Ta'ala. Tuhan yang merancang segala-galanya. Nah, jadi benda itu pasti dan kita yakin tidak akan terlepas daripada keinginan Allah Ta'ala nak buat corona ni. Tetapi hikmah, sebab kita tidak tahu. Kadang-kadang kita menyengkau ni, kadang-kadang kita sengkau bala, kadang-kadang jadi manfaat pula. Nah, kita dok seka corona ni jadi bala. Kita tengok di China, pakak jadi masuk Islam, pakak suka kepada Islam dah pula dengan sebab corona. Nampak molek pula corona ni. Kalau tak ada corona, orang jadi tak cari Islam pula. Jadi nampak molek pula. Maka kebaikan dan keburukan kita tidak tahu. Tetapi kita yakin semua benda itu berlaku dengan keinginan Allah. Ada orang nampak dia sebagai bala dan balasan kepada orang Cina kerana awak nyanyi kepada bangsa orang Islam. Gapo iguyo kau dia nama dia. Adalah mana-mana hok ikhlas tak walinya doa kepada pak dia. Tengok dia Tuhan nak buat. Tak payah hantar tentera. Tuhan buat kumel sikit ya Allah, halus berjuta kali ganda daripada tubuh manusia. Tak boleh nak menyawa, ping rebah beleping. Siapa dia nak kawal? Pecah kepala manusia. Sekali nampak macam hok tu. Sekali nampak Tuhan nak tunjuk kebaikan Islam. Kadang-kadang Tuhan nak suruh sedar manusia hok lari daripada agama, hok tak minat pergi semaya. Orang kata kalau orang rajin semaya tak kena corona sebab suka basuh muka, basuh tangan. Kalau ni dia kata, nak pergi takut hilang ke penyakit corona kena tutup mulut, tutup muka. Ni orang ni dok pakai pudah, dok gapo Islam dok ajar nama dah. Suruh basuh muka, suruh basuh tangan. Orang ambil semaya tak ada kena corona. Ni orang hok dok makan kokse, dok makan benda haram, makan lipai, makan gajah, bewok, serati, ular, sawo, dewa sayak labuh, sayak sikat. Tuhan lari lama mana dah seolah-olah mencabar tu. Benda ni tak ada gapo hang dok makan lama mana dah bewok kelawar. Nama tak ada penyakit seolah-olah cabar Tuhan. Dulu kita dok cabar dah Tuhan WJI kita. Dok makan barang kakah babi, dok makan. Seolah-olah cabar Tuhan kata jangan dok makan benda tu penyakit. Seolah-olah aku makan tak ada penyakit. Nagak nak suruh Tuhan tunjuk kau dulu. Allah ni dia Tuhan tunjuk. Bagus. Sebab tu benda-benda kalau Tuhan kata dok janganlah. Tuhan suruh. Orang kafir dia tidak faham. Dia tak kenal lagi Tuhan kita. Takut-takut dia dah kenal Tuhan kita lebih molek Islam dia tak tahu. Jadi kita berharap jadi molek belaka. Untuk orang Islam pun Allah Taala angkat bala ujian kepada orang Islam di uyu kau di mana Tuhan tak uji lagi pak kita ni. Maka Tuhan kita minta kebaikan belaka. Dia pun tak sel lagu tu kita minta orang-orang Cina, semua orang-orang kafir di atas muka dunia ni dapat hidayah. Jadi juruh belaka. Ni kita orang jahat minta pahala selalu ke dia. Tak juruh juga kita sebab hidayah ni di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan kita jadi orang baik. Tuhan tentukan dia jadi jahat. Kerana kalau Tuhan tentukan kita ni jahat, kita jadi Cina tu. Cina tu jadi kita. Lagu mana? Lagu mana perasaan kita? Kita tak boleh lari daripada takdir Tuhan, tak boleh. Sebab tu kita tengok semua benda yang berlaku ada hikmah dia. Hak penting kita taat kepada Allah Taala dengar kata Tuhan. Hak tak molek kita akak tangan minta ke Tuhan. Tiap-tiap malam kalau kita tak boleh pergi tolong dia pun minta kat sepatah kepada umat Nabi Muhammad. Paling kurang minta istighfar kepada umat Nabi Muhammad 27 kali sebelum subuh, 27 kali sebelum maghrib. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Minta maaf kepada orang mukmin dengan mukminat. Kadang-kadang orang mukmin buat jahat maka orang lain kena. Orang mukmin lain buat jahat, orang lain mukmin lain pula kena. Tuhan uji belaka orang mukmin kena sudah belaka. Jadi katanya ulama siapa dia minta maaf kepada orang mukmin dapat pahala sebanyak mana orang mukmin lain. Kalau misalnya 1 bilion 1000 juta misalnya lah ni rakyat Malaysia. Sekali kita minta astaghfirullahal mu'minin, aku minta maaf kepada semua orang mukmin daripada mukmin dan mukminat. Boleh pahala 1 juta sekali kita sebut. Sebut 27 kali. Ni kita duduk atas masjid dah, duk doa kita apa cerah. Ya Allah ya Tuhan aku selamatlah hamba daripada corona. Orang kampung kita tak doa corona. Orang hodoh sakit gelepar dodeh-dodeh tak doa corona. Bukan duk Cina, duk tempat kita ada corona ni. Kihnya ada dah kata. Nak kata bukan kata di Cina ni. Tak ada dah kau Malaysia, kau Kelantan, kau Cambodia, kau kampung kita. Doa kau dak. Hak kita tak sel corona.
Kadang-kadang sebab orang lain kita kena juga. Apa? Sebab tak cakna kita dengan urusan umat. Jadi buat kerja kita tengok kebaikan belaka, takdir Tuhan memang tak lepas dah. Orang Islam wajib kena percaya lagu tu. Ni doa ayat sebab goni tak sebut perkataan Tuhan langsung. Dalam berita tak sedut dengar lah, monggo dia bukan ngajar kita. Betul lah dia kecek sebut bab penyakit ke apa dia tak semua pada Tuhan. Kali dia sebut Tuhan jadi ngajar kita tauhid dah pula je. Bermula corona ni sebenar adalah takdir Tuhan. Oh ngajar dah pula kau baca berita lagu tu. Jadi ya sesuai dah lah ya baca lagu tu nya. Kita atas masjid lah pula kena syarah berkait dengan Tuhan. Jadi gitulah. Kita lah ni minta doa banyak-banyak supaya Tuhan pelihara kita semua umat-umat Islam daripada ujian supaya Tuhan berlemah lembut dengan kita. Hamba sudahilah kuliah hamba dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu walhamdulillah. Wejeh salah tu. Subhanallah, hamba kena tipu juga. 9.30 dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berat. Je salah.